Laporan secara inklusif berkenaan dengan menu rahmah ini menurut pandangan pengusaha-pengusaha yang ditemu bual ini menyambut baik, dan ada juga yang telah memikirkan dari sudut bagaimana sebenarnya kalau kita nak meneruskan ataupun kita nak memastikan menu rahmah ini berpanjangan, tentu ada perkara-perkara yang perlu diambil kira, contohnya dari segi pekerja, bahan mentah kan, sebab ianya kita sedar bahawa atas inisiatif kerajaan dan juga atas rasa sukarela dalam kalangan pengusaha restoran itu sendiri. Kita nak tahu sejauh mana ia mampu bertahan dan apakah mungkin langkah yang perlu diambil sama ada di pihak pengusaha restoran dan juga kerajaan untuk memastikan ianya dapat terus kekal sehingga orang kata kalau bolehlah berpanjangan kan. Okey, jadi hari ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Hizam Anafia, Timbalan Dekan Siswaza Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Ya, jadi kepada anda yang mungkin ada soalan mengenai menu rahmah, anda boleh call kami 0377261603 untuk anda tanyakan apa-apa soalan mengenai menu rahmah ataupun berikan pendapat anda mengenai menu rahmah ni. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak tanya dengan Prof lah kan. Setelah hampir 2 minggu menu rahmah ni berjalan, berlangsung, bagaimana sambutan dia dan bagaimana impak dia kepada pengusaha dan juga pelanggan? Okey, saya melihat perkara ini satu perkara yang positif lah. Salah satu usaha kerajaan untuk meringankan beban rakyat. Betul. Kos taraf hidup, khususnya sebenarnya makan tengah hari, yang mendapat manfaat ni makan tengah hari. Betul? Mereka yang bekerja pejabat tak sempat bawa bekal kan. Jadi bila ada menu rahmah ni, dia boleh tahulah bajet dia sehari RM5 dan sebagainya. Dari segi inovasi, ia sebenarnya ada satu menu lama. Dulu kita ada menu rakyat satu Malaysia, pertukaran kerajaan 2018 diberhentikan, sekarang dijenamakan semula. Saya tak ada masalah perkara itu. Bagi saya, kami ahli akademik, apa saja usaha yang baik untuk bantu rakyat, kita setuju. Dan dalam 2 minggu ni, saya pun banyak tengok TikTok lah. Yang popular TikTok, saya pun ada akaun TikTok juga. Tapi tak adalah apa isu muda. Kita dah masuk Tom Yam menu rahmah, kita ada pabrik menu rahmah, Burger King dah ada menu rahmah. Betul. Saya ingat di Kelantan juga, di Kelantan kita ada durian menu rahmah dan sebagainya. Jadi kalau lonjakan ini berterusan, jadi ia memberikan satu impak yang positif. Walaupun menu rahmah ini mungkin murah atau mahal itu pada golongan masing-masing. Kan? Mungkin di Kelantan, Terengganu, sebagai bandar kecil kampung, tidaklah murah mana sebagai contoh. Tapi untuk di bandar besar, mereka yang bekerja, perlu ke pejabat dan sebagainya, ia sedikit sebanyak membantu. Dan pastinya ia merupakan satu inisiatif yang sangat positif kan. Tetapi bila kita melihat jumlah penyertaan yang dikatakan lebih 50%, iaitu 15,000 penyertaan dalam kalangan pengusaha restoran itu sendiri, kita suka melihatkan perkara ataupun respon yang positif ini kerana masing-masing cuba untuk membantu golongan sasar ataupun golongan rakyat yang mungkin memerlukan menu rahmah ini. Namun apa yang menjadi persoalannya, sejauh mana ia mampu kekal? Adakah ia boleh bertahan? Sebab ada pula yang menjangkakan setakat 3 bulan saja ni. Sebab kita memikirkan pengusaha nak kena tanggung kos bahan mentah, pekerja-pekerja lagi. Dan melihatkan kepada situasi ini, bagaimana pandangan Prof? Jadi ia tertakluk 3 pihak. Saya melihat 3 pihak. Pertama kerajaan. Walaupun kerajaan sekarang ini tidak memberikan subsidi, tidak ada inisiatif fiskal terhadap menu rahmah, hanya sekadar kolaborasi. Satu pengusaha restoran kedai makan dengan kerajaan. Kerajaan kena mengambil inisiatif. Kalau benar ni perkara ini mendapat sambutan yang menggalakkan, kerajaan kena ada inisiatif. Mungkin peringkat pertama ni hanya dari segi promosi, publicity dan sebagainya. Tapi dari segi jangka panjang, macam saya bincang tadi, maksudnya kalau kita menuju ke arah penggunaan, kita hidup dalam industri 4.0, revolusi pejabat 4.0, kalau kerajaan boleh memperkenalkan mobile application yang memantau, mengawal selia menu rahmah ini, ini satu usaha yang bagus. Maksudnya sekarang ni macam kalau kita Google menu rahmah near me dalam Google Map, dia keluar klinik rahmah, masjid rahmah, suara rahmah. Rahmah Engku. Semua nama ramah. Semua nama ramah, tak ada menu rahmah. Jadi kalau katakan sebagai pengguna B40 golongan memerlukan, bukan B40 saja, M40. Staff saya kata mereka M40, M40 pun kadang-kadang seminggu sebelum dapat gaji itu pun dah jimat. Kan? Yang golongan M40. Jadi di mana saja kita pergi, kalau kita nak Google, kalau kita ada mobile application, kita boleh tahu di mana ada menu rahmah. Apa menunya, sarapan paginya apa, tengah harinya apa, malamnya berapa harga. Dan kita mengizinkan pengguna bagi komen berapa bintang, macam mana dalam Shopee lah. Apa komen dia, sedap tak sedap dan sebagainya.
ia akan menjadi satu usaha massa, usaha yang besar-besaran. Itu di pihak kerajaan. Di pihak pengusaha sudah tentulah ada yang untung, ada yang rugi. Ini modus operandi, model perdagangan tak sama. Pada yang rugi sedikit, pengusaha besar, bagi saya tak ada masalah. Macam ini anggaplah ia sebagai satu inisiatif untuk bantu rakyat. Ataupun kalau orang Islam kita anggap sebagai sedekah lah. Bila kita bersedekah ini, maksud dia ganjarannya lebih besar, kembalikan lebih besar. InsyaAllah. Itu antara cadangan yang boleh diguna pakai lah untuk masa depan supaya menu ramah ni dapat berkekalan panjang masanya. Tapi ada satu lagi cadangan yang nak dikemukakan oleh seorang pemanggil kita, seorang peniaga. Betul, peniaga daripada Tanjung Malim. Kita bersama dengan Encik Rohaidan. Assalamualaikum Encik Rohaidan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Baik, Encik Rohaidan. Ya, saya. Kami difahamkan anda seorang pengusaha kedai makan dan nak memberikan satu cadangan. Apa agaknya? Okey. Saya melihat menu Rahman ni sesuatu yang baguslah kan. Tapi tindakan kerajaan ni apakah impak dia kepada golongan peniaga makanan ni kan macam saya ni. Ya. Sepatutnya kerajaan buat kawalan dari harga bekalan bahan mentah tu. Itu rasanya lebih berkesan lah daripada kerajaan buat menu Rahman ni. Kalau macam dulu harga bekalan bahan mentah tak melamun tinggi, peniaga-peniaga ni pun tak jual tinggi. Jadi sekarang ni bila kerajaan wujudkan menu Rahman ni, seolah-olah dia menekan kepada peniaga-peniaga lain ni untuk turun harga barang. Sedangkan bahan mentah yang kami peroleh itu memang melambung tinggi. Baik. Saya bukan nak cakap apalah. Sejak 5 tahun kebelakangan ni, harga bahan mentah, bekalan bahan mentah memang melambung sampai 200% ada kenaikan dia. Baik. Jadi saya harap KPDNKK ambil pandangan dari segi itu dulu. Baik. Kalau kita sepatutnya kalau kita nak kawal harga ni sepatutnya daripada punca bukan daripada hujung. Seolah-olah macam kami pedagang makanan ni boleh kata dah sampai di hujungnya. Sepatutnya kawal daripada punca dia tu, barulah boleh terkatakan harga benda semuanya. Okey, itu cadangan saya lah. Baik, terima kasih Cik Rohaidan untuk cadangan. Mungkin juga kita boleh melihat ia sebagai satu cadangan yang saya rasa ada rasionalnya. Bagaimana mungkin pandangan daripada Prof sendiri melihatkan kepada bab kata Cik Rohaidan itu yang penting perlu ada kawalan harga bekalan mentah itu sendiri. Ya, memang saya setuju itu. Dia ada banyak isu. Sekarang isu utama rakyat pasca COVID adalah kos taraf hidup. Betul. Sebenarnya ia telah dijangka oleh ekonomi. Selepas COVID memang harga barang semua akan naik. Ya. Kan? Jadi dan kita alhamdulillah 2 tahun kita telah berjaya menghadapi COVID. Sekarang ini adalah nak menghadapi masalah kos taraf hidup. Dan kita hidup dalam zaman globalisasi. Betul. Dan kita banyak import makanan dan sebagainya. Jadi memang kita akan ada kesan. Jadi menu Rahman macam kata tadi, ia hanya untuk khususnya sekarang ni saya nampak ia adalah satu solusi mudah untuk golongan yang bekerja ke pejabat dan sebagainya untuk mendapat menu yang dengan harga yang berpatutan atau murah. Dari segi kos taraf hidup bahan mentah tadi, dia pengurusan rantai bekalan ini memang betul. Ini tanggungjawab mungkin Kementerian Ekonomi yang lebih besar dan juga Kementerian Kewangan. Ini pun kena buat. Jadi balik pada yang persoalan sebelumnya, tanggungjawab kerajaan. Tadi saya kata tentang mobile application. Betul. Jadi benda ni kelangsungannya kalau kerajaan tidak boleh kawal kos barang mentah, memang tak boleh juga akhirnya. Maksudnya sejauh mana pengguna pekedai pengusaha boleh hidup dengan RM5 bila naik dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama benda ni tak ada paksaan. Jadi terpulanglah kan sama ada nak ada kuota, tak ada kuota dan sebagainya setelah mana tanggung rugi sebab ia adalah sukarela untuk membantu. Betul. Tapi dalam masa sama yang isu-isu yang kos taraf hidup bekalan bahan mentah semua ni memang itu memang perlu juga dilaksanakan. Tapi sekurang-kurangnya menu Rahman ini membantu sikit sebanyak golongan yang memerlukan, yang bekerja, yang pergi ofis dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok menu-menu yang telah pun itulah kan. Ada yang saya tengok meriah. RM4.90 tu, macam-macam. Kan ada antara peniaga yang sanggup untuk memberikan lebih di dalam satu makanan sebab untuk RM4.9 untuk mendapat satu menu yang lengkap sebegitu dengan bahan-bahan yang menarik mungkin agak tak logik dengan RM4.9. Jadi apa komen Prof mengenai bagaimana untuk kita dapatkan menu yang mencukupi daripada segi nutrisinya, daripada segi kenyangnya RM4.9 tu. Dia sebenarnya itu strategi masing-masing. Sebab dalam perniagaan ada yang strategi dia rugi dulu untuk kemudian
kan, to get the crowd, maksud untuk dapatkan pelanggan, biarlah rugi dulu. Dah viral, dah tular, semua orang tahu. Kemudian dia boleh naik harga pelan-pelan. Bina pelanggan, dapatkan pelanggan, bina kesetiaan jangka panjang. Kan? Tapi jadi dia tidak ada model yang sama. Kan? Dia punya kos overheadnya, kos operasi, dari segi sewa. Kan? Semua tak sama. Kos bahan mentah pun tak sama. Mahidin mungkin boleh buat sebab dia cover kos sewa. Bahan mentah dia memang ada pemborong. Dia pun boleh jual. Sebab tu Mahidin boleh tawarkan dengan RM5. Itu pun dia jamin 3 bulan. Lepas 3 bulan dia kata dia nak review balik, kaji balik kan. Jadi benda itu boleh. Jadi benda ni yang penting bagi saya buat permulaan KPDN melihatnya RM5 ke bawah. Kita pulanglah kepada pengusaha kedai makan asalkan ia tersebar. Kita nak lebih ramai pekedai, pengusaha, restoran, kedai makan masuk terlibat. Kan? Tapi itulah dia katakan kita KPDN satu perkara yang penting KPDN ada penguat kuasa. Kalau kita melalui penguat kuasa beribu penguat kuasa ni kalau boleh dapat laporan yang dikemukakan setiap minggu atau setiap bulan, itu boleh tambah baik. Apa saja inisiatif yang baik, kalau tanpa kajian semula, tanpa inovasi perubahan dasar, lama-lama dia akan lenyap. Tapi dia kena ada, dia punya usaha penambahbaikan. Dia kena ada, dia punya kajian semula supaya ia terus mendapat permintaan daripada pengguna. Akhirnya yang tentukan adalah pengguna sebenarnya. Kan? Ia tidak sasar kepada semua orang. Menu Rahmah. Betul. Kan? Sekelompok masyarakat saja. Golongan sasar saja. Golongan sasar saja. Tetapi kalau kita lihat, andaikan perkara ini ingin berterusan dan perlu ada gerak yang lebih luas dalam pihak kerajaan sendiri, adakah sebenarnya kerajaan ini mempunyai kuasa untuk mengawal dari segi harga bekalan bahan mentah ini dalam kalangan contohlah penternak ayam ataupun mereka pengusaha sayuran ini, bagaimana? Okey, saya melihat ada beberapa perspektif. Yang pertama, ada barang-barang akta kawalan harga. Yang itu kerajaan ada kuasa mengawal. Dan juga kerajaan ada kuasa memberi subsidi. Telur ada subsidinya dan sebagainya. Makanan ayam dan sebagainya ada subsidi kawalan. Tapi kalau lihat kerangka lebih besar, jangka panjang, perkara ini, maaf saya kata, saya ahli akademik. 40 tahun, dari 40 tahun lepas ni, kita tidak memberikan penekanan yang besar terhadap industri makanan, industri asas tani, industri pertanian. Hanya zaman Tok Abdul Hamid Badui saja waktu itu pertanian adalah perniagaan. Waktu itu sekejap. Jadi bila kita ada krisis pandemik COVID-19, ada masalah, makanan tak cukup, harga dan semua, kita melihat balik. Jadi ia perlu strategi jangka panjang lah. Untuk maksudnya kita melihat balik berapa ratus ribu hektar tanah terbiar kita tak pakai. Kan matahari kita ada sepanjang tahun. Kita punya perairan berapa ribu kilometer kita tak guna untuk aquaculture. Untuk nelayan laut dalam ke mana? Industri nelayan dalam tak guna. Sebenarnya itu ini hujung saja Menu Rahmah ni. Pengurusan saluran rantai bekalan itu panjang lagi ke belakang. Jadi kalau kita boleh baki, betul lah kata peniaga tadi. Kalau kita boleh baki, insya-Allah dia boleh berterusan. Insya-Allah. Daripada mana permulaan kan? Daripada first tu, kalau first tu dapat kawal, insya-Allah dia dapat kawal sampai ke hujungnya. Dan mungkin Menu Rahmah ni tidak diperlukan lagi selepas ini, dan mungkin semua peniaga dapat berikan harga yang baik untuk apa-apa menu. Itu bergantung kepada persaingan lah. Persaingan, kalau katanya saya, memanglah berniaga ada untung rugi. Jadi bagaimana mengambil peluang, bagaimana mengelak ancaman. Kan? Jadi itu kena bertindak balas. Apa perubahan di persekitaran persaingan, dasar baru kerajaan dan sebagainya, peniaga kena fikir. Kan, kalau dia rugi, dia nak buat apa? Kalau dia untung, macam mana dia nak guna kesempatan untung. Selain itu juga, kalau kita melihat bagaimana kerajaan juga baru-baru ini telah menyatakan bahawa dari segi insentif yang bakal diberikan kepada pengusaha restoran, selain daripada mungkin kita memikirkan sekarang ini tentang kawalan harga tersebut, ada pandangan yang mengatakan bahawa mungkin kerajaan akan menilai kembali kalau pengusaha restoran itu memerlukan pekerja tambahan dan sebagainya, akan diusahakan. Apa pandangan Prof? Saya melihat kita subsidi ni, bantuan ni, kerajaan dia perlu pada golongan sasar yang betul. Tapi kita biar program ini berjalan dulu, kerajaan perlu ada data yang jelas, maklumat yang jelas, berapa ramai terlibat, berapa ribu terlibat, berapa jualannya sehari, setahun dan sebagainya. Itu dulu. Kan, bila dah ada maklumat jelas, info jelas, baru kita boleh memikirkan sama ada subsidi atau bantuan itu perlu. Itu peringkat kedua, peringkat seterusnya. Kan. Dari segi pekerja, sekarang dah ada teknologi. Kita agak lambat menggunakan teknologi dalam pertanian, dalam perdagangan, dalam pembinaan, dalam restoran, dalam hotel. Kita lambat. Kalau kita guna teknologi, kebergantungan kita kepada Asia akan berkurang. Saya ingat perkara ni ramai ada ahli akademik dah sebut. Tapi political will dalam kalangan kerajaan tu masih kurang. Masih juga nak buruh asing, masih juga nak import tenaga buruh, pekerja luar dan sebagainya. Kita kena menuju ke arah teknologi.
Saya tak nafikan, mungkin di peringkat seterusnya bila data dah lengkap, ada kemungkinan bantuan insentif kerajaan boleh berikan. Tetapi di peringkat permulaan ini kita biar dia jalan dulu. Kita lihat apa dia punya baik buruk, kelemahan, kat mana perlu baiki. Sebab subsidi tak boleh bagi kat semua orang. Sebab kita tak kawal siapa nak makan menu rahmah. Kalau kita bagi subsidi, semua orang berkat makan, subsidi tersasar juga. Kita tak boleh bagi subsidi macam minyak. Minyak penting sebab dia menyuruh. Kan? Jadi ini perkara yang perlu hati-hati. Tapi memang subsidi penting. Antara sebab kerajaan boleh kawal dalam 2 tahun lepas harga rawan makanan. Memang kita rasa mahal dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi lawan negara lagi, dia naik macam nak. Sebab kita kerajaan memberikan berpuluh bilion subsidi. Terhadap industri ini. Kalau ikutkan banyak sebenarnya improvement yang boleh dilakukan untuk menu rahmah ni. Tapi ini baru di peringkat awal, baru 2 minggu pertama. Diharapkan agar ada peningkatan lah. Perlu dinilai terlebih dahulu. Jadi mungkin Prof boleh bagi sedikit pandangan kesimpulan untuk topik kita hari ini. Okey, yang pertama bagi saya ia satu hasrat yang baik, niat baik. Saya pandang positif, siapa buat pun. Kan? Jadi kerajaan ini, negeri pusat dan sebagainya walaupun berbeza, bagi saya belum-belum membuat kebaikan. Kan? Kalau kerajaan yang berbeza di 3-4 negeri lain. Kerajaan pusat buat menu ramah. Satu, anda boleh sambut dengan menu ramah. Kan? Anda boleh mengawal kos, sewa premis dan sebagainya. Anda boleh buat menu lain pun, menu berkat dan sebagainya. Jadi belum boleh buat kebaikan untuk rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada usaha tambah baik. Dari segi dasar, KPI yang jelas, hasil outcome yang jelas. Kena ada data. Yang ketiga, macam saya katakan tadi, kena menggunakan teknologi. Kalau kita guna teknologi, lebih mudah kerajaan memantau, mengawal hasilnya, membantu rakyat golongan yang memerlukan. Kesimpulan yang baik, yang memang padat diberikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Hizam Manafiah, Timbalan Dekan Siswaza Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih sebab sudi bersama kami hari ini. Terima kasih mengenai menu rahmah ni. Kita juga mengharapkan agar ianya dapat berterusan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah untuk ada banyak lagi perkara yang boleh kita sama-sama membantu golongan sasar. Contohnya, kabarnya dalam masa ke depan ni ada difikirkan tentang pakaian rahmah dan sebagainya. Kalau ini dapat kita realisasikan, sekurang-kurangnya kehidupan rakyat untuk meneruskan kelangsungan hidup itu lebih baik.